Hadis ini menceritakan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didatangi oleh penyakit waswas. Mari cerita dalam hati perkara yang bukan-bukan. Lalu mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, mari cerita dalam hati kami perkara yang bukan-bukan. Perkara yang cerita tu kalau sebut dengan lidah jadi kafir. Mari dalam hati aku jadi kafir, jadi kafir, jadi kafir. Mari perasaan dalam hati dibisik dalam hati kita. Dan Nabi SAW bertanya. Lepas tu musdah balik. Adakah musdah balik lepas pada tu? Mu ingat balik. Lalu mereka kata, ya. Jawab Nabi SAW, itu adalah iman yang nyata dan terang. Menandakan imanmu masih ada. Mengikut satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan imannya dan menolak waswas yang ada dalam hati kamu. Menandakan waswas tidak merosakkan iman. Waswas itu ialah penyakit, gangguan syaitan yang ada dalam hati seseorang yang mewajibkan seseorang itu berlawan. Kena lawan waswas. Waswas ni kadang-kadang dalam perkara iman, kadang-kadang dalam perkara syariat. Ambil air semayang, basuh kaki sampai 10 kali tak rasa lagi, tu pelawak dah tu. Basuh kaki sampai 10 kali rasa kering lagi, tu pelawak. Sedangkan sunat 3 kali saja. Basuh kaki 3 kali habis. Rasa kering, pelawak, jangan ikut. Kalau pergi basuh juga lagi, pelawak, ikut setan. Maka tak boleh pahala wuduk itu. Daripada boleh pahala, tak boleh pahala. Tujuannya supaya wuduk tak boleh pahala. Wuduknya sah, tapi pahalanya tak ada. Pasal apa? Ikut syaitan. Oleh kerana itu, mereka yang waswas, jangan ikut perasaan waswas itu. Kadang-kadang takbiratul ihram. 40 kali takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pasal apa? Pak perintah niat. Dia gila ke tak? Tak gila. Kalau tak gila, ada niat. Ada niat, ada tak gila. Maknanya niat itu, bila kita kosak, kita sedar, kita semayang tu semayang apa, itu makna niat. Bukan sahaja aku semayang fardu zuhur, sebut sesa. Itu terjemah niat, bukannya niat. Kena faham. Banyak orang kita keliru terjemah niat dengan niat. Itu lain. Yang disebut dalam kitab, sahaja aku, sahaja dengan sengaja, bukannya tak sengaja. Yakni kita melakukan sesuatu dengan sengaja. Adakah bila kita makan dengan sengaja, ada niat sahaja aku makan nasi? Ada tak? Tak ada. Kita sedar kita makan. Bukan bila tak makan, sahaja aku makan nasi, sahaja aku minum air. Ada benda tu? Tak ada. Ini makna niat. Niat ialah menyahajakan sesuatu. Bila mari macam-macam, itu adalah gangguan syaitan. Kita kena tolak gangguan syaitan itu. Tengok kitab judul bahas muqaranah kamaliyah, muqaranah tauzi'iyah. Ini menyebabkan orang jadi keliru. Jadi keliru dalam masalah ini. Jadi kena tolak waswas. Sama ada dalam perkara iman, dalam perkara niat, dalam perkara amalan. Kerana waswas adalah daripada syaitan. Kalau iman, tujuannya merosakkan iman kita. Kalau amalan, tujuan supaya amalan kita tak boleh pahala. Menurut pendapat salaf, bahkan pendapat jumhurul ulama, kebanyakan ulama, bahawa iman yang disertakan dengan amal yang soleh itu bertambah dan berkurang. Di kalangan ulama ada yang berpendapat bahawa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ianya dipandang sebagai akidah yang tidak boleh dibelah bagi. Setengah ulama mengatakan iman itu ialah perkara keyakinan dalam hati yang tak bertambah dan tak berkurang. Ini pendapat setengah ulama. Pendapat ini dhaif. Pendapat ini lemah, tak boleh dipakai. Menurut pendapat salaf, salaf ialah pendapat generasi awal Islam yang disebut oleh Nabi SAW, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunah, thumma alladhina yalunah. Sebaik-baik orang Islam ialah orang Islam di abad aku, yakni tahun pertama hijrah sehingga 100 tahun. Kemudian mereka yang selepasnya, tahun yang ke-200 hijrah. Kemudian
mereka yang selepasnya, yang ke-300 Hijrah. Itu dikenali dengan golongan salaf. Iaitulah golongan yang hampir dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pendapat jumhurul ulama, yakni kebanyakan ulama, sebahagian besar ulama, bahawa iman yang disertakan dengan amal yang soleh itu bertambah dan berperang, kerana nas-nas yang perang menyatakan demikian. Di sana ada nas daripada Al-Quran Al-Karim yang menyatakan bahawa iman itu bertambah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Suratul Anfal ayat 2. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah, gementarlah hati mereka, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Suratul Anfal ayat yang kedua. Ayat ini menyatakan bahawa iman seseorang itu boleh bertambah dengan zikrullah, dengan berzikir, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut nama Allah banyak-banyak, la ilaha illallah, ataupun asyhadu an la ilaha illallah, ataupun bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bila sebut nama-nama Allah, rasa takut hati dia. Dan apabila disebut ayat-ayatnya, dibaca akan ayat-ayat Allah, sama ada dia baca sendiri ataupun dibaca Quran, iman dia bertambah. Ayat ini menandakan bahawa iman itu boleh bertambah dengan berzikir, dan iman itu boleh bertambah dengan menyebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Quran Al-Karim ataupun daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana." Surah Taubah ayat 124. Maksudnya, adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya. Adapun orang-orang yang beriman, apabila diturunkan ayat-ayat Allah di dalam surah Taubah yang berkait dengan jihad fi sabilillah, maka iman dia bertambah, bukan jadi takut. Berbeza dengan orang-orang munafik, bila turun ayat-ayat jihad jadi gerun, jadi takut. Orang yang beriman bila baca ayat-ayat jihad fi sabilillah, iman dia bertambah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Surah Al-Ahzab ayat 22. Maksudnya, dan tatkala orang-orang mukmin melihat tentera Ahzab, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan demikian itu tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali iman dan penyerahan diri. Ayat ini menceritakan berkenaan dengan peperangan Ahzab yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang-orang Yahudi Madinah bertemu dengan pemimpin musyrikin Mekah, mengajak pemimpin musyrikin Mekah berpakat dengan orang-orang musyrikin kafir yang lain, bergabung, bersatu dalam satu barisan bersekutu bagi menyerang Madinah, bagi menghapuskan agama Islam, menghapuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan sahabatnya. Lalu mereka berjaya membentuk kumpulan yang dikenali dengan Ahzab. Ahzab ialah kumpulan yang digabungkan ataupun parti-parti yang digabungkan untuk melawan Islam. Puak-puak yang digabungkan untuk melawan Islam, iaitulah musyrikin Quraisy, Bani Bakar dan lain-lain lagi. Disokong oleh orang Yahudi, mereka berjaya mengumpulkan senjata yang banyak dan bala tentera yang jumlahnya 10,000.
Setelah siap sedia, mereka menuju ke Mekah. Apabila Nabi SAW mendapat berita, lalu Nabi bermesyuarat dengan para sahabatnya, dan akhirnya Salmanul Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat